Alhamdulillah, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita bersua secara maya pada pagi ini. Sama-sama kita berkongsikan ilmu pengajian Tauhid daripada kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan pengajian berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang ada buku, boleh tengok buku pada muka surat 38. Pada sekali ada buku, boleh buat catatan tambahan kepada apa yang saya akan bincangkan selepas ini. Baik. Kita masuk kepada bab yang seterusnya daripada perbincangan berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, iaitu bab berkenaan dengan mensabitkan tangan. Di sini Imam Abu Hanifah buat tajuk sedemikian. Ini adalah isyarat kepada pegangan salaf di dalam bab ini. Walahu yadun wa wajhun wa nafsun kama dzakarahu Allah Ta'ala fil Quran, fama dzakarahu Allah Ta'ala في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahawa baginya tangan, wajah dan diri. Apa sahaja daripada perkara tersebut yang dinyatakan di dalam Al-Quran, itu adalah sifat baginya tanpa kaifiat. Urayat. Semua ini adalah sifat bagi Allah yang layak baginya. Tidak menyerupai mana-mana makhluk dan tanpa diketahui hakikat kaifiatnya. Yakni, tanpa kaifiat yang diketahui dan bukan dengan rupa bentuk yang dapat difikirkan oleh akal. Tangan bagi Allah adalah sifatnya yang layak dengan keagungannya, bukan anggota jarihah. Bukan tersusun dan terbentuk, bukan dari jenis jisim. Antara ayat Al-Quran yang mensabitkan perkara ini ialah Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangmu daripada turut sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan tanganku? Adakah engkau berlaku sombong takbur, ataupun engkau dari golongan yang tertinggi? Dan ayat wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kaifa yasha. Dan orang-orang Yahudi itu berkata, tangan Allah terbelenggu, bakhil, kikir. Tangan mereka lah sebenarnya yang terbelenggu, dan mereka pula dilaknat dengan sebab apa yang mereka telah katakan itu. Bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka, nikmat kurnianya luas melimpah-limpah. Dia belanjakan, limpahkan sebagaimana yang dia kehendaki. Surah Al-Ma'idah ayat ke-64. Dan ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka yang musyrik tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sewajibnya diberikan kepadanya, sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggamannya dan langit tergulung dengan kekuasaannya. Maha sucilah dia dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Az-Zumar ayat 67. Tidak ada pada manusia ilmu tentang kaifiat yang hakiki bagi sifat-sifat Allah. Meskipun dia cuba mengkaji dan membahaskannya, tiada pada manusia teropong yang dapat menembusi alam ghaib. Jadi sebelum ini kita telah bincangkan
tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ini juga saya telah jelaskan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada sesetengah sifat yang kita boleh fikir. Nah, kita boleh fikir dan kita rasa sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk kita mensabitkan ia kepada Allah Subhanahu wa taala mesti ada dalil. Mana mesti ada dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita kata sifat melihat, sifat hidup, mendengar, berkata-kata dan sebagainya. Yang tu kita boleh fikir. Nah, Allah Ta'ala mesti ada sifat-sifat yang sedemikian. Sifat tu sesuai dengan dia kerana mendengar dia ada sifat yang sempurna dan seumpamanya. Dan bila ada dalil, maka kita terima. Kita terima sifat tersebut pada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan makhluk. Maknanya tanpa menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala hidup, mendengar, melihat, berkata dan sebagainya dengan sifat makhluk. Baik. Yang kedua, sifat yang tidak mampu untuk kita fikirkan. Yang kita tak boleh fikir. Yang kita tidak rasa Allah sepatutnya ada sifat ni. Allah sepatutnya ada sifat ni. Yang tu saya telah jelaskan juga sebelum ini di dalam hadis berkenaan dengan sifat gembira Allah, sifat ketawa dan sebagainya. Mana yang tu kita tak terfikir, tak boleh fikir. Namun bila mana terdapat dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena terima sifat-sifat tersebut bagi Allah Ta'ala tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sifat-sifat itu sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kedudukan Allah Ta'ala. Begitu juga dengan sifat-sifat ini yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Yang ini pun sifat yang kita tidak fikir ada Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mana ianya telah sabit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda, maka kita mesti kena terima sifat-sifat tersebut, sifat-sifat tersebut. Namun penerimaan kita tu sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelum ini, mesti kena ada hadnya. Ada dia punya poin di dalam menerima sifat-sifat tersebut. Sama ada sifat yang kita bincangkan hari ini ataupun sifat-sifat yang telah kita bincangkan sebelum ini. Antaranya dengan melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Ta'ala, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Yang ini satu. Kemudian sebagaimana yang telah saya sudah sebutkan di sebelum ini, saya terlupa pula standby ayat tu, iaitu ayat yang saya dah baca sebelum ni, iaitu fala tadribu lillahil amsal, jangan kamu melakukan perbandingan dengan Allah. Nanti sekejap saya ambil ayat tu. Ayat ayat di dalam surah An-Nahl, ayat yang ke-74.
Surah An-Nahl. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fala tadribu lillahi al-amsal, janganlah kamu membuat perbandingan bagi Allah. Maknanya bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut sesuatu sifat bagi dia, jangan sesekali kita nak banding-bandingkan. Nah, kita nak banding-bandingkan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan makhluk. Tak boleh kita nak banding-bandingkan. Dan sifat-sifat sedemikian bukan hanya sebagaimana yang terdapat di dalam buku yang kita bincangkan ini di dalam Al-Fiqhul Akbar. Imam Abu Hanifah mengemukakan beberapa sifat sahaja. Mana lagi sifat-sifat yang sedemikian. Seperti di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut bahawasanya dia akan dilihat wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di dalam surah Al-Qiyamah. Di dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke 22 dan juga 23. Ini surah Al-Qiyamah ayat 22 dan juga 23. Boleh tengok terjemahan dia. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri memandang kepada Tuhannya. Mana Allah Subhanahu wa taala boleh dilihat pada hari akhirat kelak. Begitu juga sifat-sifat yang lain turun dan sebagainya. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala sabitkan pada dirinya, yang Nabi SAW sabitkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita terima. Terima, beriman tanpa memikirkan kaifiatnya dan tanpa menyamakannya dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak serupa dengan makhluk dan tanpa melakukan perbandingan dengan makhluk. Di mana terima segala apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat pada apa yang terdapat di dalam buku kita ni. Pada Imam Abu Hanifah menyebutkan di sini, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, lahu yadun, dia mempunyai tangan. Jadi yang ini terdapat di dalam beberapa ayat Al-Quran, begitu juga di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah begitu juga ada di dalam ayat Al-Quran yang tidak dikemukakan di sini. Dan juga nafs diri. Nafs ni yang ni insya-Allah kita akan jumpa selepas daripada ni. Selepas daripada ni. Ada ayat yang menyebutkan tentang wajah dan juga nafs. Baik. Apa sahaja, mana semua yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, itu adalah sifat Allah Ta'ala tanpa kaifiat. Jangan difikirkan kaifiat. Jangan pula kita fikir bila kata wajah, ada itu pun, ada telinga ke, semua wajah serupa dengan wajah satu. Jangan sekali-kali fikir sedemikian. Di kalangan makhluk pun Allah Subhanahu wa taala buat wajah, atas nama wajah tu pun ada perbezaan. Ada perbezaan, tak sama, tidak sama. Mana tidak kata bila sesuatu kalimah tu sama maka bentuk dia sama. Banyak kita kata. Apatah lagi berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak sama dengan makhluk. Jauh persamaannya dengan makhluk. Jadi mana jangan sama sekali menyerupakan dengan makhluk dan juga memikirkan kaifiat baginya. Kemudian di dalam huraian tu, mana pengarang kepada buku ni, pensyarah kepada kitab Al-Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah ni, mana dia kata semua tu adalah sifat bagi Allah yang layak dengan Allah.
sesuai dengan Allah. Dalam persoalan ini, sama ada ulama di kalangan Asy'ariyah ataupun di kalangan Salaf, mereka akan menyabitkan sifat tersebut tanpa dengan menyatakan ianya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dan bukan dan dengan maksud untuk membersihkan Allah Subhanahu wa taala daripada kerendahan, daripada keserupaan dengan makhluk dan seumpamanya. Antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam kitab Jawharatut Tauhid. Di dalam kitab Jawharatut Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Laqani dia sebut wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap nas, setiap dalil, sama ada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh mewahamkan tashbih, mewahamkan keserupaan Allah dengan makhluk, takwilkan ia, awilhu, takwilkan ia, maknanya takwilkan ini mengikut sebagaimana metod ataupun manhaj, cara yang digunakan oleh ulama salaf, ulama kemudian yang terdiri daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Au fawwid, ataupun serahkan ia kepada Allah Ta'ala. Maknanya terima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya. Warum, maksudkan daripada perbuatan itu untuk membersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dengan cara macam mana? Cara mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensabitkan sifat-sifat tersebut bagi dirinya, dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabitkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Ta'ala yang sesuai, yang layak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang layak dengan Allah Ta'ala. Nah, dan dengan maksud untuk membersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sebarang kerendahan, daripada sebarang kekurangan, daripada sebarang keserupaan dengan makhluk dan seumpamanya. Baik. Kemudian sebab apa di kalangan ulama Asy'ariyah menggunakan pendekatan takwil, yang itu kita akan bincangkan selepas ini. Mari kita bincangkan berdasarkan apa yang disebutkan oleh ulama-ulama Asy'ariyah sendiri di dalam kitab Asy'ariyah, dan juga apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi berkenaan dengan persoalan ini. Baik. Maksudnya tanpa kaifiat yang diketahui dan bukan dengan rupa bentuk yang dapat difikirkan dengan akal. Mana tak boleh fikir. Tak boleh sama sekali sifat yang berkaitan dengan Allah Ta'ala ni kita nak fikir dengan akal kita. Yang tu tak boleh sama sekali. Tak boleh. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita berfikir, afala tatafakkarun dan sebagainya, namun berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala tidak boleh difikirkan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dah, fala tadribu lillahil amsal. Jangan buat perbandingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada benda kita boleh fikir, ada benda kita tidak boleh nak fikirkan. Kalau dahulu di dalam penerimaan apa yang terdapat di dalam dalil, sebelum ini banyak lagi perkara-perkara yang tidak mampu difikirkan oleh masyarakat pada ketika itu. Tapi mesti kena percaya, mesti kena beriman. Seperti kita kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dada, syaqqus sadr. Nabi dibelah dada. Hadis itu sahih, jelas. Kemudian ayat Al-Quran, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam masa yang singkat. Kemudian perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa ke langit sehingga ke Sidratul Muntaha dan seterusnya. Jadi semua tu tak boleh nak fikir. Kalau nak fikir memang tak boleh. Jadi sebab itu pada suatu ketika dahulu, golongan-golongan seperti golongan Mu'tazilah, mereka tak nak terima semua tu.
tak nak terima hadis belah dada dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka nak fikir semua benda yang disabitkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila mana mereka tak mampu fikir, mereka tak boleh fikir macam mana orang belah dada tak mati. Tak pernah sampai belah dada tak mati ni. Tu. Jadi bila mana mereka tak mampu nak fikir, mereka tolak. Mereka tolak mentah-mentah. Sebab apa? Sebab tak mampu untuk nak fikir. Sedangkan sekarang ni dengan kemajuan teknologi yang ada pada hari ini, belah kepala pun tak mati. Jadi sebab itu tidak semua perkara, tidak semua benda kita mampu untuk fikirkan. Ada perkara-perkara, benda-benda yang kita tidak mampu untuk fikirkan dan tugas kita hanyalah terima sahaja apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tangan bagi Allah sifatnya yang layak dengan keagungannya, sesuai dengan dia. Bukan anggota. Tak boleh pula kita nak serupakan tangan seperti tangan kita. Tak boleh. Sama sekali tak boleh. Yang itu insyaAllah nanti saya akan kemukakan apa yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi berkenaan dengan persoalan ini. Bukan tersusun dan terbentuk. Maknanya bukan yatajassa. Bukan anggota, bukan tersusun. Maknanya bukan merupakan juzuk-juzuk. Bukan berjuzuk-juzuk. Kalau kita manusia, tangan ni adalah satu juzuk daripada tubuh kita, daripada badan kita, daripada zat kita. Mana tangan adalah satu juzuk. Tangan ni tersusun daripada maknanya lengan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak sedemikian. Tidak sedemikian. Mana bila sebut tangan Allah Taala, maka ia bukan dalam bentuk tersusun, dalam bentuk terbentuk bolak ke apa segi ke apa ke, tidak. Dan juga bukan dari jenis jisim. Mana tak boleh kita nak fikirkan ia adalah suatu jisim. Kalau kita tengok di dalam hadis mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut berkenaan dengan hati ini mudah untuk dibolak-balikkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut baina usbu'in min asabi'ir rahman, di antara dua jari daripada jari-jari Ar-Rahman. Jadi mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut jari bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana ada sebut tangan, lepas tu sebut jari bagi Allah Taala, maka kita nak fikir, itu tersusun lah tu. Maknanya ada tangan, ada jari. Itu mana susunan lah. Ada bahagian lah. Tak boleh. Tak boleh sama sekali kita nak fikir sedemikian. Allah Ta'ala, Nabi SAW kata ada jari, kita terima. Macam mana bentuk jari? Tak tahu. Macam mana kaifiat jari? Tak tahu. Dia tu jisim ke tidak? Tidak. Lepas tu sebut jari, kemudian sebut tangan, adakah ia tersusun? Tidak. Tidak. Terima tanpa fikir, tanpa membayangkan semua. Hakikat yang sebenar serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita terima di dalam Al-Quran sebut Allah Subhanahu wa taala boleh dilihat di hari akhirat. Kita terima. Lalu apakah kita nak fikir? Bila boleh dilihat, maksudnya Allah Taala duduk di hadapan kita, berada di hadapan kita, dah boleh dilihat. Kalau tidak berada di hadapan, apa makna boleh dilihat? Maka macam mana boleh dilihat? Tak boleh. Tak boleh fikir sedemikian. Dia kata boleh dilihat, kita beriman, kita terima sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut bahawasanya dia boleh dilihat di hari akhirat kelak tanpa memikirkan kaifiat. Tanpa memikirkan kaifiat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Apakah dilihat Allah Taala itu dalam bentuk berjisim, apakah dilihat Allah Taala itu dalam bentuk apakah, tak kira. Jangan fikir. Itu tak boleh sama sekali untuk difikirkan. Untuk digambarkan kaifiatnya. Kemudian di sini pada syarah kepada kitab penulis ini mengemukakan antara ayat Al-Quran yang mensabitkan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Iaitu di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala tanya Iblis, kenapa kamu, apakah yang menegah kamu untuk sujud kepada Nabi Adam? Ma khalaqtu biyadai, kepada apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Itu kita kata dah dua tangan.
Adakah dua tangan tu maknanya kiri dan juga kanan? Tak boleh. Tak boleh sama sekali kita nak bayangkan Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Bahkan di dalam hadis mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya dua tangan Allah itu adalah kanan. Ini di dalam hadis ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca terus baca maksud dia lah. Sesungguhnya orang-orang pemimpin-pemimpin yang adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Dan kedua-dua tangannya adalah kanan, iaitu orang yang berlaku adil dalam keputusan mereka dan keluarga mereka dan berhubung dengan apa-apa yang dikuasai oleh mereka. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kedua-dua tangan Allah adalah kanan. Tak boleh pula kita fikir Allah cap-cap ke. Macam mana kedua-dua tangan kanan? Tu macam mana? Tak boleh. Jangan kita fikir. Sebab tu penting sekali. Bila kita membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala, jangan cuba kita nak bandingkan dengan makhluk. Jangan cuba kita nak fikirkan kaifiat dia. Jangan. Kalau makhluk dua-dua tangan sebelah kanan memang cacat lah. Kalau makhluk memang cacat. Macam mana lagu tu? Itu makhluk. Allah Ta'ala jangan sesekali gambarkan, jangan sesekali nak bandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Jangan sesekali. Jauhkan pemikiran bila mana membicarakan tentang Allah Ta'ala, jauhkan pemikiran tentang makhluk. Jauhkan pemikiran tentang makhluk. Yang itu sangat-sangat penting. Kemudian ayat yang seterusnya pun, ayat ni pun juga menyebutkan kedua tangannya, iaitu tangan Ar-Rahman, tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini pun begitu juga. Bila mana Allah Ta'ala kata dua tangannya, maka tak boleh kita bayangkan kiri dan juga kanan. Tak boleh. Sebab dia bukan anggota. Dia bukan anggota. Dia adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kedudukannya. Kemudian di dalam ayat yang seterusnya pun begitu juga. Wa ma qadarullah haqqa qadarihi dan seterusnya. Mana tadi? Sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggamannya dan langit tergulung dengan kekuasaannya. Maha sucilah dia. Matwiyatun biyaminih. Kalau kira asal. Di sini dia sudah mana terjemahan dengan pendekatan takwil. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dari sudut asalnya, mana di sini matwiyun tergulung dengan tangan kanannya. Jadi di sini bukan dengan maksud bila kata tergulung dengan kanan bermakna ada kiri bagi Allah Ta'ala. Tidak. Jangan sesekali memikirkan sedemikian. Jangan. Maknanya elakkan keserupaan dengan makhluk ketika mana membicarakan berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pada manusia ilmu tentang kaifiat yang hakiki bagi sifat-sifat Allah meskipun dia cuba mengkaji dan membahaskannya. Mana dalam soal ini kita nak fikir macam mana pun, kita nak faham macam mana pun, tak akan selesai. Tidak akan selesai. Sebab itu dalam persoalan ini, sebelum kita pergi pada tajuk seterusnya, dalam persoalan ini suka saya nak bawakan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab. Baik. Sebelum kita masuk berkenaan dengan perbincangan berkenaan dengan takwil. Panjang kok.
Apa tak? Saya ambil dia punya terjemahan sahaja. Yang kedua, yang teks Arab tu saya ambil separuh. Yang saya kemukakan tu separuh. Daripada teks keseluruhan. Oh, ini pun tak habis juga. Allah, betul juga. Masuki ruang dan misbah. Memasuki ruang dan misbah. Mereka perlu mentakwilkan. Okay. Banyak kali kena copy paste. Right. Jadi ini ini apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam persoalan ini. Sebelum saya pergi kepada bab yang seterusnya. Jadi Imam Nawawi kata, jika seseorang syak semoga dijauhkan oleh Allah di dalam mana-mana usul akidah yang wajib dipercayainya dan tidak hilang syaknya kecuali dengan mempelajari sesuatu dalil mutakallimin, maka wajib mempelajarinya untuk menghilangkan syak dan memperolehi usul tersebut. Baik. Ini secara umum, kalau seseorang itu ada masalah tentang persoalan akidah dan persoalan masalah apa ataupun persoalan yang menjadi kekeliruan bagi dia tu tidak dapat diselesaikan dengan semata-mata dalil Al-Quran dan hadis, tetapi boleh diselesaikan dengan dalil mutakallimin dengan pendekatan Asy'ariyah, maka wajib dia kena belajar pendekatan Asy'ariyah. Jadi maknanya asalnya menggunakan pendekatan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Selesai dengan yang tu, beres, selesai. Tapi kalau tidak mampu untuk diselesaikan dengan dalil Al-Quran dan hadis, terpaksa menggunakan pendekatan ahli ilmu kalam, pendekatan akli, pendekatan Asy'ariyah, maka guna pendekatan tersebut. Ulama berbeza pendapat tentang ayat-ayat sifat, apakah boleh ditakwil atau tidak. Itu mana Imam Nawawi sebut ulama beza pendapat dalam persoalan ini. Satu golongan berpendapat boleh ditakwilkan dengan takwilan yang sesuai dengan kedudukan Allah. Yang kita akan baca selepas daripada ini. Walaupun Imam Abu Hanifah di zaman awal, zaman salaf, mereka tidak menggunakan pendekatan takwil. Jumhur salaf tidak menggunakan pendekatan takwil, walaupun ada juga di kalangan mereka yang menggunakan pendekatan takwil. Inilah pandangan yang masyhur dari dua mazhab ulama mutakallimin. Mana dari kalangan khalaf, Asy'ariyah Maturidiyah, yang masyhur di kalangan mereka dan pendapat kebanyakan mereka adalah menggunakan pendekatan takwil. Satu golongan lagi condong kepada tidak takwil, bahkan tidak memperkatakannya dan menyerahkan maknanya kepada Allah. Itu seperti yang kita belajar tadi. Iaitu golongan salaf. Jumhur salaf. Tidak menggunakan pendekatan takwil. Itu tidak memperkatakan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sepenuhnya. Bila Allah Ta'ala kata tangan, maka terima. Bila Allah Ta'ala kata wajah, maka terima. Maka terima. Serahkan maknanya kepada Allah. Dalam masa yang sama menyucikan Allah dan menafikan sifat baharu darinya. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala suci daripada sifat baharu, suci daripada keserupaan dengan makhluk, suci daripada kekurangan dan sebagainya. Umpamanya dikatakan kami beriman bahawa Allah bersemayam di atas arash. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kami tidak mengetahui hakikat maknanya, tak tahu apa makna dia. Tu istiwa 'alal 'arsy itu apa makna? Kami menerimanya dalam keadaan kami beriktikad bahawa tiada sesuatu yang menyerupai Allah.
dia suci dari memasuki ruang dan nisbah baharu kepadanya. Jadi bila mana kata Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Nah, maka apakah bermakna Allah Taala mengambil ruang? Sebagaimana kita, kalau saya duduk atas kerusi, maknanya saya mengambil ruang di atas kerusi. Bila saya turun daripada kerusi, maka ruang yang saya duduk atas kerusi tadi jadi kosong. Itu saya. Dan ahli jemaah sekalian. Itu sifat makhluk. Itu sifat makhluk, itu sifat manusia. Allah Ta'ala apakah begitu? Apakah bila mana kata Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy bermakna Allah Ta'ala mengisi ruang arasy. Ketika mana arasy tiada, Allah Ta'ala mengisi ruang di mana? Jangan tanya begitu. Jangan sesekali bandingkan, sesuatu penting. Ayat yang saya kemukakan itu, jangan bandingkan, jangan melakukan perbandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali. Lepas tu jangan fikir ketika arasy tidak ada, di mana Allah bersemayam. Jangan fikir. Kenapa kita nak fikirkan Allah dengan makhluk? Kalau kita betul tak ada kursi, kita berdiri. Ada kursi, kita duduk. Lepas tu tidak ada kursi, tu maknanya itu kita, itu makhluk, itu manusia. Allah Ta'ala tidak perlu kita fikirkan sedemikian. Bila dia sebut, terima sahaja. Terima sahaja. Baik. Mana dia suci memasuki ruang dan nisbah baharu kepadanya. Ini adalah jalan salaf atau jumhur mereka. Dalam isu ni kadang-kadang berlaku perbahasan yang tidak sepatutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya di dalam ayat Allah Taala kata Allah bersemayam di atas arasy. Kemudian di dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Lalu ada di kalangan sesetengah kalangan itu dia duk bahas. Lalu pada ketika Allah turun ke langit dunia, adakah ruang arasy itu kosong? Patut dunia ni sentiasa tak sama. Hari ni, masa ni, di sini 1/3 malam. Di sana tidak lagi. Patut. Bila masa sebenarnya Allah Ta'ala turun? Apakah selama-lamanya arasy itu kosong kerana Allah Ta'ala turun ke langit dunia? Siapa suruh bincang lagu tu? Salaf tidak membincangkan sedemikian. Terima sahaja. Terima. Allah Ta'ala kata dia turun ke langit dunia. Apakah dengan maksud dia turun sebagaimana kita turun dan arasy itu jadi kosong? Tidak. Itu berkenaan dengan Allah Ta'ala tidak mampu untuk kita fikir dengan akal. Tidak boleh kita melakukan perbandingan. Tak boleh. Sama sekali. Sebab itu Imam Nawawi sebut di sini. Dia suci dari memasuki ruang dan nisbah baharu kepadanya. Nisbah-nisbah yang berkait dengan perkara baru tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok apa yang berlaku kepada makhluk pun kadang-kadang kita tak mampu nak fikir. Seperti kita kata, turun pun tak sama. Turun di kalangan makhluk. Turun daripada atas ke bawah itu lain. Turun suhu itu lain. Turun hujan itu lain. Tak sama. Jadi hak makhluk pun tak sama, apatah lagi Allah Ta'ala. Lalu kenapa kita nak bincangkan, nak fikirkan berkenaan dengan Allah Ta'ala, berkenaan dengan sifat-sifat tersebut, sedangkan hak makhluk pun kita tak boleh fikir. Hak makhluk pun kita tak boleh nak samakan, bandingkan antara satu dengan yang lain. Kita tak boleh bandingkan turun suhu dengan turun daripada tingkat 1 kepada tingkat 3 kepada tingkat 1. Tak boleh. Itu makhluk, sama-sama makhluk. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sama sekali tidak boleh kita melakukan perbandingan, perumpamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sama sekali tak boleh. Imam Nawawi kata apa? Ini adalah jalan salaf atau jumhur mereka, jumhur salaf. Dan ia adalah jalan yang paling selamat kerana tidak dituntut dari seseorang supaya mengharungi perbahasan tentangnya. Jadi saya sebut yang ini dulu. Sebab apa? Bila kita bincangkan tentang takwilan, baru kita nampak takwilan ini sebenarnya untuk apa? Untuk
apa. Kenapa di kalangan ulama khalaf Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka menggunakan maknanya kaedah takwilan? Kenapa? Apakah itu yang merupakan asas bagi mereka ataupun sesuatu yang mendatang? Sesuatu keperluan. Baik. Jadi Imam Nawawi kata tidak dituntut mengharungi perbahasan tentangnya. Sebab kalau kita nak bahas tentang Allah Ta'ala, tentang sifat Allah Ta'ala tadi, tidak kita nak terima bila mana Allah Ta'ala kata begitu, kata istiwa, kata turun dan sebagainya, kalau kita nak bahas pun tak ke mana juga. Tak ke mana. Tidaklah kita akan mendatangkan manfaat kepada ummah. Tidaklah kita boleh mengeluarkan kesimpulan hukum ke apa. Tak ada. Tak ada. Tak perlu membahaskan tentangnya. Bila seseorang sudah beriktikad untuk menyucikan Allah, maka tidak perlu mengharungi perbahasan tersebut dan menyelami perbahasan yang tiada sebarang kemudaratan, bahkan tiada keperluan. Tak ada keperluan. Diserahkan kepada Allah Ta'ala. Bila terdapat sesuatu hajat yang mendorong kepada takwil, kalau ada keperluan kepada takwil, seperti menolak golongan bid'ah dari segi akidah. Dan seumpamanya, maka mereka perlu mentakwilkannya pada ketika itu. Inilah yang dibawa oleh ulama tentangnya. Jadi kalau kita berhadapan dengan golongan yang cuba nak bincangkan, bincangkan seperti tadi. Mana ada sesetengah kalangan tu cuba nak bincangkan. Kalau Allah beristiwa di atas arash, bersemayam di atas arash, maka ketika arash tiada, di mana Allah Ta'ala istiwa? Kalau Allah Ta'ala turun naik ke langit dunia pula, kosonglah ruang arash tu pula. Seperti kalau ada golongan yang cuba membincangkan sedemikian. Mana golongan ahli bid'ah dari segi akidah yang cuba nak menyerupakan Allah dengan makhluk, maka pada ketika itu perlu menggunakan pendekatan takwil. Maka pada ketika itu barulah boleh, kalau kita nak guna pendekatan takwil, barulah kita kata, maksudnya Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala menguasai, maksud itu baru boleh. Jadi mana pendekatan takwil itu adalah kerana keperluan, bukan kerana asal. Inilah yang boleh kita fahami daripada apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Majmu' Syarahul Muhadzab. Kita ni asal dia di mana kita ni salah satu daripada kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i yang besar. Yang ada dengan saya tu 27 jilid. 27 jilid. Cuma sebelum membincangkan kandungan fiqh dalam mazhab Syafi'i terutama sekali, dibincangkan dulu di dalam muqaddimahnya ni apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam muqaddimah Majmu' Syarahul Muhadzab. Baik. Jadi itu yang saya sebutkan berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. InsyaAllah selepas daripada ni saya akan bukakan pula apa yang terdapat di dalam kitab-kitab Asy'ariyah sendiri yang menyebutkan kenapa berlaku perpindahan metodologi cara perbahasan akidah antara salaf dengan khalaf, dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Baik. Kemudian kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, takwilan makna asal sifat. Wala yuqalu inna yadahu qudratuhu aw ni'matuhu li'anna fihi ibtal as-sifati wa huwa qawlu ahli al-qadar والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف. Dan tidak sepatutnya dikatakan bahawa tangannya itu qudratnya atau nikmatnya kerana ia membatalkan sifat, dan ini pendapat Qadariyah dan Mu'tazilah. Akan tetapi tangannya adalah sifatnya tanpa kaifiyah. Jadi ini pandangan kebanyakan salaf. Termasuklah Imam Abu Hanifah. Huraian. Kita baca huraian dulu. Ini merupakan sanggahan terhadap mereka yang mahu menetapkan makna tangan sebagai kuasa kudrat dengan setetap-tetapnya. Imam Abu Hanifah mengisyaratkan bahawa hendaklah difahami secara zahir tanpa takwilan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan sifat-sifat Allah seperti
innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad untuk berjuang menentang musuh, mereka sebenarnya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka memberikan taat setia itu. Surah Al-Fatih ayat 10. Dan ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekallah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 27. Allah menukilkan kata-kata Nabi Isa alaihi salam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Yang ada. Sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ini surah Al-Ma'idah ayat 16. Asal makna perkataan tersebut diketahui, tetapi hakikat sifatnya tidak diketahui. Seperti mana kita mengetahui adanya roh, nyawa dan arus elektrik, namun hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hanya Allah sahajalah mengetahui hakikat sebenarnya. Jalan yang selamat ialah menyerahkan kaifiat sifat Allah kepada ilmu Allah, dan dalam masa yang sama mensucikan Allah dari sebarang keserupaan dengan makhluk. Jadi di sini Imam Abu Hanifah mengemukakan pandangan, pegangan salaf ataupun majoriti salaf berkenaan dengan ayat-ayat sifat yang sedemikian, yang termasuk dalam kategori ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang ada keserupaan, zahirnya ada keserupaan antara Allah dengan makhluk. Jadi Imam Abu Hanifah sebagaimana pendapat kebanyakan salaf, mana mereka tolak, tidak terima pendekatan takwil. Mana mereka terima apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa takwilan, sebagaimana yang telah kita bincangkan tadi. Cuma sebagaimana yang saya sebut, apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, takwilan yang digunakan oleh ulama selepas daripada itu kerana ada keperluan, ada sebab. Bukan saja-saja suka-suka nak takwil, bukan jadikan ia adalah sebagai asas kepada pegangan, kepada i'tiqad. Kalau kita tengok asas di dalam i'tiqad ulama-ulama dahulu salaf, inilah asas dia. Jadi di sini mana Imam Abu Hanifah sebut dengan jelas, tangannya iaitu tangan Allah adalah sifat Allah tanpa kaifiat. Tak boleh kita nak bayang kaifiat dia. Bila kata dua tangan kiri dan kanan dan sebagainya, tak boleh. Bagaimana yang telah kita bincangkan tadi. Dalam huraian ni, mana syarah kepada mana kitab Al-Fiqhul Akbar ni, mana dia kata ini adalah sangkahan kepada orang yang nak mentakwilkan makna tangan dengan kudrat, dengan kuasa. Jadi mana di zaman Imam Abu Hanifah ni kalau nak kira maknanya awal lagi 150 Hijrah, di kalangan Imam Pak Madhab, Imam Abu Hanifah merupakan yang paling senior. Maknanya mula-mula sekali daripada Pak Imam Madhab. 150 Hijrah tu dia meninggal, dia wafat. Mana di zamannya sudah ada golongan-golongan seperti Qadariyah dan juga Mu'tazilah yang menggunakan pendekatan takwil. Mana mereka menggunakan pendekatan takwil dengan mengatakan tangan adalah kudrah, dengan mana kudrah tangan dengan mana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Abu Hanifah kata perbuatan sedemikian akan membatalkan sifat Allah. Jadi bila mana Allah Ta'ala kata tangan, lalu ditakwilkan, tidak terima tangan,
maka dia akan membawa kepada membatalkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Mana hak ni dalam mana golongan yang langsung tak nak terima, terjemah pun tak boleh. Terjemah pun tak boleh. Terus. Maknanya yadullah, kudrat Allah. Kekuasaan Allah. Terus sedemikian. Maknanya langsung tidak mahu menerima asal ataupun zahir, ayat zahir yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Langsung tak nak terima. Jadi di dalam syarah ni, mana pengarang kemukakan beberapa lagi ayat Al-Quran. Sebelum ni pun dah kemukakan beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang tangan Allah. Sebenarnya panjang ni, nak bincang ni. Itu jadi serba salah. Masa pun dah rehat. Sebab saya akan bawa petikan daripada kitab Imam Sunan Tirmidzi yang membincangkan berkenaan dengan persoalan ini. Pandangan Imam Tirmidzi di dalam persoalan ini, begitu juga pandangan imam-imam yang lain berkenaan dengan persoalan ini. Kemudian berkenaan dengan pandangan ulama-ulama yang mengharuskan takwilan. Yang itu saya rasa saya kena sambung di dalam kuliah yang lain. Sebab panjang juga nak bincangkan berkenaan dengan persoalan ini. Kalau bincang separuh ni jadi tergantung. Jadi tergantung. Tak apa. Jadi saya rasa untuk perbincangan seterusnya kita sambung berkenaan dengan takwilan makna asal sifat ni, yang insya-Allah kita sambung di dalam kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Ada ruang masa 5 minit lagi, kita buka peluang kalau ada sesiapa yang nak tanya. Okay, baik Ustaz, buka soalan bagi siapa yang nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkadang saya merasa takut bila memikirkan sifat-sifat Allah. Kadang-kadang waktu kita fikir tu dia datang fikiran yang yang menyebabkan kita jadi macam kan tak betul sikit. Ustaz faham tak? Jadi takut. Kadang-kadang saya mendengarkan syarah-syarah begini menyebabkan saya jadi takut. Kadang menyebabkan faham Ustaz? Baik, saya faham. Okey. Terima Dia kasih. dalam persoalan ni, dalam masalah ni, Nabi SAW sendiri pun sebut di dalam hadis. Dalam hadis sekejap. Saya cek sekejap hadisnya. Kalau tak apa, saya cuba baca setakat yang saya ingat. La yazalun nas yatasaalun khalaqallahu al-khalqa hatta yuqalu man khalaqallah. Manusia akan saling bertanya-tanya, akan berbincang-bincang, bertanya-tanya, sehingga sampai kepada mereka dia akan berkata, Allah menciptakan ini, Allah menciptakan makhluk ini, Allah menciptakan makhluk. Sehingga dia katakan, siapakah menciptakan Allah? Dia timbul persoalan demikian. Lalu Nabi SAW kata, sesiapa yang sampai kepada peringkat ini, dalam satu riwayat Nabi kata, falyantahi wal yasta'idz billah. Hendaklah dia berhenti dan meminta perlindungan dengan Allah. Itu satu. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW kata falyaqul amantu billah, maka katakanlah aku beriman dengan Allah. Itu satu. Ada juga hadis yang lain yang sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dia mari jumpa dengan Nabi SAW. Saya baca makna saja. Hadis ini semua hadis sahih. Seingat saya sama ada riwayat Bukhari ataupun riwayat Muslim ataupun kedua-duanya. Sahabat-sahabat mari jumpa dengan Nabi SAW. Sahabat kata, timbul dalam pemikiran kami sesuatu yang la'an yakuna humamatan.
Yang mana kami merasakan kami menjadi abu terbakar hacul lebur lebih baik daripada membicarakan berkenaan dengan perkara tersebut. Lalu bila mana dia kata begitu kepada Nabi SAW, maka Nabi kata itu adalah tanda iman yang jelas. Okey. Jadi lintasan-lintasan sedemikian sememangnya ditimbulkan oleh syaitan di dalam diri kita. Qarin daripada syaitan, daripada jin, terutama sekali yang sentiasa berada bersama dengan kita, suka menimbulkan persoalan-persoalan yang sedemikian. Lalu Nabi SAW kata, kalau seseorang tu dia rasa lintasan yang sedemikian tu berat, bahaya untuk dia memperkatakannya, itu tanda keimanan yang jelas. Tapi kalau seseorang tu pandang enteng, ada peluang nak cakap ni, dia pun cakap, suka-suka bercakap benda tu. Nah, seperti contoh, dulu kita pernah tengok ada orang yang dia tak boleh terima orang yang mati kafir ni tak boleh masuk syurga, masuk neraka. Lalu mari dalam fikiran dia perkara tu, dia bawa, dia bercakap, dia kata macam mana kapal asing mati tak boleh masuk syurga hanya kerana semata-mata tak mengucap 2 kalimah syahadah. Siap dia buat majlis pula Al-Fatihah untuk kapal asing. Itu kerana tidak mempunyai keimanan yang jelas. Bahkan menolak pandangan yang jelas berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik. Jadi mari fikiran tu berasa benda tu bahaya untuk dibincangkan, bimbang dengan pemikiran mana lintasan-lintasan sedemikian, itu adalah satu kebaikan. Bukan baik benda tu telitah, tapi baik rasa benda tu bahaya. Baik. Kemudian lintasan ini dia ada perangkat-perangkat dia, yang mana ulama membahagikan lintasan di dalam hati ini kepada 5 perangkat. 5 perangkat. Yang pertama khatir, hajis, hadithun nafs, hammun, azmun. Dia ada 5 peringkat lintasan hati. Lintasan yang pertama hajis. Hajis ni lintasan yang mari sekejap. Zup, dia mari, lepas tu dia hilang. Nah, kalau khatir, lintasan peringkat yang kedua, dia mari lama sikit. Dia berada dalam fikiran, lepas tu dia hilang. Tak ada, kita nak layan dan sebagainya. Kalau yang peringkat yang ketiga, dilayan. Dia dilayan. Yang dilayan ni kalau berkaitan dengan perbuatan yang kita nak buat di luar, maka kita akan fikir nak buat atau kita nak buat. Baik. Jadi kalau setakat lintasan yang pertama ataupun lintasan yang kedua, itu di luar daripada kemampuan manusia. Dia termasuk di dalam kategori dia panggil waswasah ittirariyah, lintasan yang bersifat terpaksa. Di luar daripada kemampuan manusia. Kita tak dapat nak halang benda tu. Kita tak dapat nak halang benda tu. Cuma kemampuan iman kita, bila mari lintasan itu terus kita rasa takut. Bahaya ni. Aku nak fikir benda-benda lagu ni. Astaghfirullahalazim. Aku beriman dengan Allah. Aku beriman dengan Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya. Cepat-cepat kita hindari lintasan-lintasan yang sedemikian. Cepat-cepat hindarkan tu. Sebab tu Nabi SAW kata, falyantahi wal yasta'id billah. Berhenti dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya bila mari lintasan-lintasan sedemikian, berhenti, istighfar kepada Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada lintasan-lintasan syaitan yang sedemikian. Jadi mana kalau mari sekejap ittirariyah yang terpaksa di luar daripada kemampuan kita, yang tu tidak mengapa, tapi cepat-cepat hindari. Jangan biarkan ia bersarang lama di dalam fikiran kita. Jadi itulah secara ringkas jawapan kepada persoalan tersebut. Okay, baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Ahmad Nasim atas kesudian mengupas persoalan dan perkongsian ilmu ini seperti cukup jelas buat kita semua. Semoga diberi manfaat dan kefahaman, dan
perlu kita ingat, perbaikilah tahap ilmu dan amalan kita dengan mengukuhkan lagi ilmu pengetahuan yang mesti ada dalam minda kita ya, dalam mempersiapkan diri dengan bekalan takwa terhadap Allah SWT. Dan terima kasih kepada para jemaah sekalian. Mohon terus berada istiqamah terus-menerus dalam majlis ilmu ini. Sebentar lagi kita ada lagi kuliah duha seterusnya bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz ya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi semoga pertemuan ini memberikan manfaat kepada kita semua di dalam memantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudahi majlis pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Dan seterusnya kita ada lagi kuliah duha bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar, pengajar berkitab Kitab Al-Kabair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Saya Maaf tutup ya, lambat. dulu. Tak adalah lambat. Okey dah tu. Dah tepat dah.